Bila tulis surat nasihat pada sahabat dia, sesungguhnya aku mewasiatkan agar kamu bertakwa kepada Allah. Ini di antara cara ulama-ulama ajar pada kita dalam kita tulis wasiat ke, nasihat ke dan sebagainya. Benda yang pertama kena tulis takwalah kepada Allah. Itu cara kita ni. Bila sebagaimana khutbah Jumaat, kalau tak ada sebut ittaqullah, maka tak sah khutbah Jumaat itu. Dipanggil salah satu daripada rukun khutbah Jumaat, diajar supaya kena sebut. Tok imam, tok khatib ni kena sebut usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya berpesan pada diri saya dan kamu semua supaya bertakwa pada Allah. Takwa ni sentiasa diajar supaya diingatkan. Takwa sepanjang masa. Takwa ni apa dia? Takwa ni, kalau kita tanya, takwa ni apa dia? Tempat simpanan iman. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Jadi ialah su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni satu benda yang perlu kita menung tiap-tiap masa dan setiap ketika. Kerana bila seorang tersebut tempat dia dalam keadaan su'ul khatimah, kematian dia su'ul khatimah, maka di waktu tersebut tak ada nilai dah segala apa yang kita buat atas dunia. Kemudian lepas pada itu kita menghadap depan Allah yang dalam keadaan kita, tempat kita dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Anda biasa sebut ada jemaah dah, apa dah nilai pada diri kita kalau sekiranya kita ni harta benda banyak, jawatan kita hebat, pengaruh kita ramai, tiba-tiba bila kita mati, masuk saja dalam kubur, masuk dalam kubur tu, kubur kita menjadi kawah pada kawah neraka terus. Na'udzubillah min dzalik. Rugi dah pada diri kita. Biar kita ni dalam hidup kita ni, walaupun kita ni tidak dikenali di kalangan makhluk manusia, tapi waktu mana kita menghadap depan Allah, para malaikat Allah sambut kita. Yang ni yang utama dalam kehidupan kita seharian. Hari ni insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat 44 tu kan. Kita berhenti di situ di mana wahai anak Adam, renungkanlah saat kematian kamu. Bagaimana saat kita nak menghadap depan Allah? Wahai anak Adam, cuba kamu waktu mana kamu belum mati ni, kamu cuba renung saat mana kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, apabila kematian datang menyerang kamu, saat mana mati itu mula datang untuk nak cabut nyawa kita ni, badan tidak dapat digerakkan. Waktu mana berlaku begitu je, badan tak bergerak terus. Tak bergerak badan kita, roh mula berpisah daripada badan. Saat mana roh kita dah mula keluar daripada tubuh badan kita ni, jasad dibawa ke kubur. Jasad kita dibawa ke kubur. Lepas pada orang mandi jenazah kita, orang usung jenazah kita, bawa ke kubur, lalu ditimbun dengan tanah. Mula kita ditimbus tanah dengan tanah-tanah. Maka sudah saatnya orang yang tidur untuk bangun daripada tidurnya, dan orang yang lalai agar mula mengingati kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Ini maksudnya Tuan kita sebut, sekarang ni dalam hidup kamu ni, kamu diajar supaya apa dia? Kamu diajar supaya sedar awal-awal. Sebelum kamu ni dah masuk dalam kubur, baru kamu nak terjaga daripada lena yang panjang hidup atas dunia ni. Hidup atas dunia ni kan, alim ulama sebut, kita ni hidup ni dalam keadaan tidur, jaga. Bila kita terjaga, bila kita menghadap depan Allah. An-nasu niyamun, disebut demikian. Manusia ni, kamu nampak dia berjalan, dia sedang tidur. Dia makan, dia sedang tidur. Dia buat apa saja pun dia tidur. Bila terjaga daripada tidur yang panjang ni, bila dianya sudah menghadap depan Allah, bila dia mati, baru dia terjaga daripada dianya tidur yang lena di atas dunia. Sebelum daripada kita terjaga dalam kubur, kita sedar. Bila masuk dalam kubur tu baru sedar. Cuba sedarkan diri kita sekarang ini. Tuan kita disebut, cuba kamu renung betul-betul diri kamu sekarang ini, agar waktu mana kamu menghadap depan Allah nanti, kamu dah bersedia saat kematian itu datang pada kamu. Diriwayatkan bahawa Umar bin Abdul Aziz
menulis satu surat nasihat untuk para sahabatnya yang isinya seperti mana berikut. Ini disebutnya Umar Abdul Aziz ni di antara alim ulama sebut di antara khalifah Islam yang kelima. Khalifah Islam ni ada 4 ya. Daripada Abu Bakar, kemudian Umar, Sayyidina Osman dan Ali. Kemudian alim ulama sebut ada seorang lagi yang masuk. Apa dia? Umar Abdul Aziz. Ada pandangan alim ulama sebut demikian. Kerana warak dia tu dalam dia memerintah. Waktu mana dia memimpin dengan penuh keadilan. Adil tak adil dianya. Sampai peringkat kucing dengan anjing tu boleh berjalan sekali. Adil sungguh lah. Makhluk binatang ni pun dalam keadaan rasa tenang dan aman dengan pemerintahan yang disebut dengan Umar Abdul Aziz. Tapi dia merintah tak lama, sekejap je dia merintah. Dalam 2 tahun setengah je. Alim ulama sebut demikian. Tapi masa dia merintah tu semua dia dalam keadaan tenang dan aman. Ini jadi rasa penuh dengan kebaikan-kebaikan. Umar Abdul Aziz ni dia menulis surat nasihat untuk para sahabatnya yang isinya seperti mana berikut. Ini zaman-zaman dahulu kan dengan surat lah. Zaman kita sekarang ni dengan SMS, dengan WhatsApp, tak ada dah, jarang dah nak jumpa dengan surat-surat ni, jarang kita nak hantar, tanya khabar dan sebagainya. Tapi zaman-zaman dahulu masing-masing tulis surat. Bila tulis surat nasihat pada sahabat dia, sesungguhnya aku mewasiatkan agar kamu bertakwa kepada Allah. Ini di antara cara ulama-ulama ajar pada kita dalam kita tulis wasiat ke, nasihat ke dan sebagainya. Benda yang pertama kena tulis takwalah kepada Allah. Itu cara kita ni. Bila sebagaimana khutbah Jumaat, kalau tak ada sebut ittaqullah, maka tak sah khutbah Jumaat itu. Dipanggil salah satu daripada rukun khutbah Jumaat, diajar supaya kena sebut. Tok imam, tok khatib ni kena sebut usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya berpesan pada diri saya dan kamu semua supaya bertakwa pada Allah. Takwa ni sentiasa diajar supaya diingatkan. Takwa sepanjang masa. Takwa ni apa dia? Takwa ni, kalau kita tanya, takwa ni apa dia? Tempat simpanan iman. Iman kita ni. Kat dalam kita ni ada iman, dalam hati kita. Kat luar ni hati, kat luar lagi lapisan luar tu takwa dipanggil. Kalau kita nak gambarkan mudahnya, takwa ni dipanggil antibody. Antibody pada jasad kita. Sebagaimana dalam tubuh badan kita ni ada antibody. Datang virus, kemudian ditolak oleh antibody kita ni, yang kekuatan dalaman kita ni. Demikian juga dengan iman kita ni. Iman kita ni disimpan dalam mana? Dalam hati. Hati yang balut. Baik, di luar hati itu apa dia? Takwa. Takwa ni yang ada. Setiap kali mana kena seram, kena pada takwa dahulu. Kena seram pada takwa dahulu. Maknanya bila kita ni digoda dengan dunia, kena apa saja pun, takwa ni yang menolak. Takwa ni yang tahan. Tapi kalau takwa kita ni nipis, kena iman terus. Itu yang ada di kalangan kita ni, kena pada hati. Bila kena pada hati, yang menyebabkan tak lama lepas pada tu dia terkesan pada iman kita. Iman kita mula mengurang. Tu boleh faham tu konsep. Sebab itulah Islam diajar dalam hidup kita ni sentiasa bertakwa pada Allah. Sentiasa tambah takwa. Dalam hidup kita ni sentiasa ada takwa. Kenapa kena ada takwa ni? Nak suruh kuat, terjaga iman kat dalam hati kita. Kalau kita tidak ada takwa, maka rosaklah iman dalam badan kita ni. Tu ramai di kalangan kita senang nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Punca tak ada takwa. Bila tak ada takwa, dia buat terus benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dinasihati oleh Umar Abdul Aziznya, dia sebut apa dia? Saya berpesan pada kamu supaya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah takwa dan wara' sebagai bekalan kehidupan di akhirat nanti. Dia sebut lagi, dalam hidup ini, di antara benda yang kamu kena sentiasa ada ialah kamu sentiasa ada wara' dan takwa. Takwa dan juga wara'. Ana sentiasa sebut ni, wara' ni bukannya mesti jadi wali Allah dahulu kena jadi wara'. Wara' maksudnya kita ni hidup dalam keadaan berhati-hati. Itu dipanggil wara'. Bila kita nak bercakap, kita berhati-hati. Kemudian bila kita nak memakai, kita berhati-hati. Berhati-hati itu maksudnya wara' lah.
Bila kita ada warak pada diri kita, bila kita nak makan, kita berhati-hati. Berhati-hati maknanya kita cermat dalam urusan, bukan cermat sampai kita jadi terlampau syadid, jadi terlampau detail sangat, tidak. Tapi cermat kita ni dalam keadaan pertengahan, itu dipanggil warak dalam hidup seorang. Dalam hidup kita ni kena ada warak. Siapa yang tidak ada warak, dia tak jadi takwa pada Allah. Nak pada takwa, mesti dia ada warak. Warak dalam cakap, warak dalam memandang, warak dalam berpakaian, warak dalam hidup kita ni, warak dia panggil. Warak tu bukannya macam orang Melayu kita faham. Kalau orang warak, mesti jalan tunduk, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Itu orang Melayu kita faham. Bukan demikian. Warak ni maksudnya kamu berhati-hati dalam hidup kamu. Sentiasa berhati-hati. Kamu nak buat apa-apa pun, kamu tanya, kesan dia apa dia? Maknanya benda apa yang kamu dapat daripada diri kamu bila kamu buat macam ni. Itu dipanggil orang yang warak dalam diri dia. Warak ni maknanya kita ambil kira, ambil nilai semua. Pandang kiri, kanan, belakang, depan, maknanya orang ni orang yang warak. Jadikanlah takwa dan warak sebagai bekalan kehidupan di dunia ini. Umar Abdul Aziz disebut demikian. Bekalan kehidupan di akhirat nanti. Dunia dan akhirat. Bila nak pergi ke akhirat, kamu kena ada bekalan ini. Sesungguhnya kamu semua sekarang berada di dunia yang fana, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan pada kamu semua dahsyatnya hari kiamat. Umar Abdul Aziz disebut demikian. Sekarang kita berada di dunia. Sikit lagi kita akan nampak, jumpa dengan akhirat. Bagaimana dahsyatnya suasana hari kiamat. Oleh kerana itu, ingatlah kematian dan perhatikanlah firman Allah Ta'ala sebagaimana berikut. Umar Abdul Aziz disebut, oleh kerana kita ni kena pergi ke akhirat, cuba kita tengok ayat ni. Macam mana Allah cerita kepada kita tentang akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, dia akan merasai kematian. Tak kira siapa saja yang menyawa, dia kena rasa kecap saat kematian dia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Manakala ganjaran gaji kamu, segala balasan kamu, semuanya di hari akhirat nanti. Allah jadikan demikian. Gaji-gaji ni bila kamu buat, jangan kamu ingat kamu dapat di dunia. Kalau siapa yang dapat di dunia, itu bonus. Bonus dalam hidup kita. Tapi kalau kita tak dapat di dunia, jangan kita rasa putus asa. Jangan kita ni putus asa dalam kita buat amal ibadah. Misalnya contoh kita buat apa dia? Kita baca doa. Bila kita baca doa, tiba-tiba doa kita tidak dimustajabkan lagi di dunia. Tapi jangan putus asa. Tak nak dah baca doa. Kenapa tak nak baca doa? Saya berdoa sejak muda sampai tua. Sampai sekarang ni tak makbul juga doa saya. Tak, jangan begitu. Kerana dia semua doa kita ni, yang kita berdoa sejak muda sampai kita tua ni, semua di akhirat Allah nak makbulkan demikian. Allah makbulkan di akhirat, bukan Allah makbulkan di dunia. Jadi oleh demikian, semua gaji kamu di akhirat. Kalau Allah makbulkan di dunia, itu maknanya satu bonus pada kita. Kalau kita minta Allah bagi pada diri kita benda yang kita minta tadi, itu satu bonus. Kerana kebanyakan di kalangan kita, bila kita buat benda amal ibadah di dunia ni, Allah sebut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Gaji kamu di akhirat nanti. Itu cara demikian. Sebagaimana kita buat kerja di dunia ni, gaji ni hujung bulan. Hujung bulan baru dapat gaji. Pelik sangatlah kalau buat kerja hari ni, dapat gaji terus hari ni. Pelik sangat dia panggil. Kalau dapat juga, itu satu bonus dia panggil. Buat kerja hari ni, besok dapat gaji terus. Ni bonus pada diri kita. Tapi biasanya orang buat kerja, hari ni kita buat kerja, hujung bulan baru dapat gaji. Demikian juga di akhirat. Demikian juga dengan kita buat di dunia ni. Segala benda yang kita buat di dunia ni, semuanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Kamu jangan resahlah, jangan kamu rasa duka cita bila kita tengok orang makan banyak kuih raya kita, misal contoh. Kuih raya kita tu, kita pun berdebar dah, habis dah kuih raya kita. Kita berdebar, jangan berdebarlah. Kerana kuih raya ni jumpa balik di akhirat nanti. Tu cara nak suruh kita faham ayat ni. Dia panggil. Ni kadang-kadang orang datang ramai, mula tergamam dah kita ni.
Allah tak buat rumah terbuka lagi pun datang dah kita sebut. Jangan. Bila orang datang ramai untuk pada diri kita ni, semuanya buat ganjaran kita ujurakum yaumal qiyamah, di hari akhirat nanti. Jangan kita rasa sedih, jangan kita rasa gelisah, jangan kita ni rasa payah dengan amalan yang kita buat. Bila orang datang rumah kita, dahlah datang rumah kita, kemudian duduk lama pula kat rumah kita, borak, kita ni puas menguap depan dia, panggil nak suruh tetamu ni balik, tak balik juga dia. Jangan kita rasa sedih, jangan kita rasa nak mengungkit, jangan. Bahkan kita kena rasa apa dia? Semuanya ganjaran ini di hari akhirat nanti. Allah jadikan demikian. Faman zuhzi 'anil nar, bila kamu dipesongkan daripada neraka Allah dengan amalan-amalan yang kamu buat yang menyebabkan sepatutnya jalan kamu pergi neraka, tapi amalan itu menolak diri kamu tak masuk neraka, menyebabkan kamunya masuk dalam syurga. Wa udkhilal jannah, dimasukkan kamu ke dalam syurga. Faqad faz, itulah simbol kejayaan yang sebenar dalam hidup. Ini cara Allah nak ajar dalam hidup kita. Jangan kamu rasa sedih bila kamu buat satu benda di dunia, tiba-tiba kamu tak dapat di dunia, tapi kamu akan dapat bila sampai di akhirat nanti. Bila sampai di akhirat, kamu dapat benda apa ya? Benda apa dia yang paling utama pada diri kamu? Kamu masuk syurga Allah. Kamu tak termasuk dalam ahli neraka Allah. Kejayaan yang besar lah dalam hidup kamu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ni Allah sebut penuh dengan mata'ul ghurur, nikmat yang sekejap je. Mata maknanya satu benda yang sekejap. Kita makan sedap tu berapa lama sedap? Sekejap je. Kita tidur, nikmat tidur sekejap je. Berapa lama kita boleh sedap tidur ni? 6 jam, 7 jam kita tidur. Lepas pada tu kita tidur juga, paksa juga diri kita nak suruh sedap lagi tidur kita ni, tak boleh dah. Sampai 9 jam, 10 jam kita tidur. Bila sampai 10 jam kita tidur ni, kita bangun tu bingung terus, jalan huyuh hayang terus. Kenapa? Kerana lebih dah nikmat yang kamu dapat. Segala benda nikmat di dunia ni mata dipanggil, kejap je. Semua sekejap, penuh dengan ghurur. Ghurur maksudnya penuh dengan tipu daya, menipu je dalam hidup kita. Kita tengok orang kan, kadang-kadang kita tengok orang yang makai solekan kan, dia solek tu sampai kita nampak cantiknya dia, bidadari kan kita sebut demikian. Tapi bila terbuang solek dia tu, Allah macam hantu raya rupanya. Dia jadi demikian. Ni ghurur dipanggil. Ghurur ni, dunia ni penuh dengan ghurur, daya dia, tertipu je dalam hidup. Ni cara Allah jadi pada diri kita. Mana orang kita ni terpedaya dengan dunia. Jangan hidup di dunia ni, jangan sampai kamu dipedayakan oleh dunia. Siapa yang menghiasi dunia ni jadi cantik ni? Syaitan menghiasi jadi cantik. Padahal benda tersebut tak cantik pun, tapi oleh kerana syaitan ni mempedayakan kita, memujuk diri kita ni. Allah sebut bagaimana syaitan ni mempedayakan kita ni banyak cara. Cara nak pedayakan kita ni yang menyebabkan kita ni tergamang dengan dunia ini sendiri. Yang peliknya kita tertipu dengan diri kita sendiri. Diri depan cermin tengok muka kita, lawa juga aku. Maknanya kena tipu pada diri sendiri je dipanggil. Ayat ni yang menyebabkan kita ni ghurur, terpedaya dipanggil. Firman Allah Ta'ala lagi, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan dibinasakan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan menghadapi kebinasaan. Ni Umar Abdul Aziz dia tulis. Makna binasa tak binasa, hancur tak hancur, tengok diri kita dah. Tengok diri kita. Tak payah tengok orang lain. Kita tengok diri kita sekarang. Ambil, kita berdiri depan cermin, kemudian kita ambil gambar kita tingkatan 5 dahulu saja. Muka kita zaman kita tingkatan 5 dahulu. Tengok jauh je muka kita. Tak sama je dengan saat mana kita dahulu dengan kita sekarang. Menandakan apa dia? Fan. Kita ni sedang menghadapi kehancuran. Tengok kulit kita ni, kulit tangan kita ni. Dulu-dulu semua orang geram nak sarung cincin kat jari kita kan. Sekarang tak ada dah orang nak tengok jari kita.
menyampah ada orang nak tengok jari kita. Kenapa? Fan dia panggil. Hancur. Kamu sedang melalui proses kehancuran. Dulu-dulu tu badan kita ni tegak je. Tegak je. Sekarang nak bangun pun cari tiang-tiang, cari dinding-dinding dah. Merayak je nak bangun. Nandakan apa dia? Kamu ni fan. Kamu ni sedang menghadapi kehancuran. Cara Allah nak ajar adik kita. Dulu kan kita bangun tidur tu, bangun daripada tidur, bangun bingkah bangun. Boleh tu melompat tu macam gimnastik kita je. Bangun waktu mana kita kerja-kerja. Tapi sekarang cuba kita nak bangun rasa macam mana? Rasa habis ni, sendi-sendi ni. Nak bangun tu nak betulkan tulang menggeliat 7 kali atas katil. Nak gambarkan tentang apa dia? Ni kita sedang menghadapi fan, kehancuran pada saat ini. Dulu kan kita boleh tak tidur malam, 3 hari 3 malam tak tidur tak apa. Sekarang masuk maghrib je. Masuk maghrib je tak sampai isyak lagi pun menguap dah kita ni. Menandakan kita ni sedang menghadapi kehancuran. Kullu man 'alaiha fan. Fakaifa idza tawaffat malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka sambil memukul wajah mereka dan di belakang mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut, fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikah. Bagaimana keadaan? Cuba kamu bayang saat mana kamu nak menghadap depan Allah, malaikat maut tu memukul depan dan belakang kamu. Pukul ni nak suruh keluar roh ni daripada jasad ni. Roh ni tak nak keluar daripada jasad. Bila tak nak keluar, malaikat ni pukul muka depan, pukul pom suruh keluar. Macam kita kan, bila ada barang yang lekat dalam bekas-bekas dan sebagainya, kita pukul barang tersebut. Pukul tu nak suruh jatuh guli yang lekat dalam mana-mana lubang. Misal contohnya, kita pun ambil barang tu, kita ketuk tuk. Demikian juga dengan roh kita ni. Roh kita ni, na'udzubillah min dzalik dah. Roh orang yang tak mukmin ni, bila dalam keadaan nak suruh keluar tu tak nak keluar, dia melekat. Waktu mana melekat tu, malaikat nak buat macam mana? Pukul depan, pom muka dia tu. Pom tu bukan pukul depan je, belakang ni pun pukul juga, kom kat belakang. Bila saat tersebut, cuba kamu bayangkan diri kamu macam mana saat itu. Siapa yang kena ni? Yang kena pukul muka ni? Orang kafir dan orang munafik. Orang kafir dan orang munafik. Kalian jangan masuk dalam 2 kelompok ini. Jangan kita ni termasuk dalam 2 kelompok ni sudah. Biar kita ni jadi orang mukmin. Orang mukmin ni macam air yang keluar daripada ceret. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh mereka tersebut bila Rasulullah ambil bekas air itu, Rasulullah tuang bekas air itu. Rasulullah kata, roh orang mukmin ni keluar senang je. Manakala roh orang yang tidak mukmin, munafik dan kafir ni, macam mana keadaan dia tersebut? Dipukul depan, dipukul belakang, nak suruh keluar roh ni. Kerana roh ni tak nak keluar daripada jasad itu. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ada riwayat yang mengatakan bahawa malaikat maut memukul dengan semeti daripada api. Waktu mana ada riwayat kata bila nak keluar roh ni, nak buat macam mana nak keluar? Keluar dengan pukulan sebat yang daripada api. Pom keluar, nak suruh keluar juga roh ni. Roh ni bila tak nak keluar, dia pegang, dia paut dekat daging-daging. Kat daging-daging tu. Bila tak nak keluar, lalu dipukul oleh malaikat maut. Malaikat maut pukul dengan apa dia? Dengan cemeti-cemeti ni, ataupun dengan sebat-sebatan. Yang sebat-sebatan itu terdiri daripada api-api yang disebat pom, nak suruh keluar daripada jasad itu sendiri. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Waktu mana kamu nak menghadap depan Allah, kamu akan diwakilkan pada siapa dia? Malaikat maut. Malaikat maut akan pukul kamu, alladzi wukila bikum.
yang telah aku wakilkan untuk diri kamu mematikan kamu. Lepas pada kamu keluar saja, summa ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kamu dikembalikan balik pada kamu. Ada satu riwayat yang sampai padaku, katanya Umar Abdul Aziz. Ada satu riwayat yang sampai padaku yang mengatakan bahawa malaikat maut kepalanya sampai ke langit. Sifat malaikat maut itu macam mana? Kepala dia tu sampai ke langit, kemudian kakinya sampai ke bumi. Tu dunia berada dalam genggaman tangannya. Macam mana malaikat maut ni sendiri? Malaikat maut ni kepala dia sampai di langit, kaki dia sampai ke bumi. Besarnya malaikat maut ini. Kemudian dunia ni dalam genggaman dia je. Kalau ditanya macam mana sifat malaikat maut, macam ni. Kemudian seperti pinggan makan yang berada di hadapannya. Nak cabut nyawa orang tu, Umar Abdul Aziz kata, ni kita belajar dengan Umar Abdul Aziz. Dia sebut ada riwayat yang cerita demikian. Riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut malaikat maut ni depan dia tu macam hidangan. Macam dunia ni macam hidangan je depan dia. Malaikat maut melihat wajah setiap anak Adam sebanyak 366 kali. Tengok seorang-seorang ni sebanyak berapa kali sehari? Disebutnya sebanyak 366 kali. Tengok kita ni, aku nak cabut nyawa kamu, aku nak cabut nyawa kamu, sebanyak 366 kali. Dan memperhatikan tiap-tiap rumah sebanyak 600 kali. Malaikat maut tu tengok setiap-tiap rumah ni 600 kali tengok. Sehari ke, sebulan ke, setahun. Alim ulama sebut yang ni sebanyak sehari digambarkan. Sebanyak mana? 366 kali sehari. Alim ulama sebut demikian. Tengok. Ataupun sama juga dengan rumah sebanyak 600 kali sehari. 600 kali sehari. Tengok. Malaikat maut akan berdiri di tengah-tengah dunia sambil memperhatikan dunia dan seluruh isinya, baik daratan, lautan maupun pergunungan, seperti sebuah pinggan yang berada di antara kedua kaki kami. Ini cara. Malaikat maut mempunyai para pembantu yang dapat menelan langit dan bumi dalam sekali telan saja. Allah bersamanya malaikat maut ni sebesar itulah yang kita boleh nak gambarkan. Maknanya kalau pembantu dia tu, malaikat maut tu dia ada pembantu pula, penolong nak cabut nyawa dia. Kalau penolong dia nak telan bumi ni sekaligus je, sekali telan dia masuk terus dalam tubuh badan mereka. Para malaikat maut lain amat takut pada malaikat maut, melebihi ketakutan seorang terhadap binatang buas. Maknanya malaikat maut ni dia ada pembantu dia lagi yang mencabut nyawa orang, cabut nyawa orang. Malaikat pembantu ni takut kepada malaikat maut ni lebih pada kita takut pada binatang buas. Tengok harimau, tengok singa, kita tengok binatang tu kan, kita rasa gerun. Tengok pada binatang buas ni, diri bulu roma kita, bila kita berdiri dekat dengan ngauman dia tu pun kita rasa takut dah. Malaikat pembantu ni takut kepada malaikat maut tu. Katanya Umar Abdul Aziz, takut macam lebih daripada kamu takut pada binatang buas. Malaikat maut mencabut ruh anak Adam daripada berbagai anggota tubuhnya, seperti daripada kukunya. Cabut nyawa-nyawa ni, cabut ke mana? Kita tanya, cabut ke mana Ustaz? Dia cabut daripada melalui kuku, daripada kuku ni. Rasa ngilu yang amat sangat melalui kuku, ataupun melalui keringatnya, daripada peluh-peluh yang keluar ini semua, keluar daripada keringatnya. Kemudian rambutnya, rasa sakit di kepala ni tak boleh nak dibayang lah, keluar daripada rambut. Kemudian yang mana perpindahan roh daripada satu sendi ke sendi yang lain, sakitnya melebihi sakit akibat libasan 1000 kali mata pedang. Nak pindah ni daripada bawah nak naik di antara ruas dengan ruas ni, jari kita ni kan, di antara ruah dengan ruah ni, sakitnya lebih daripada 1000 kali pedang yang cincang terhadap kita. Sakitnya saat pindah di antara roh kepada roh ini sendiri, roh daripada satu sendi ke sendi yang lain, melebihi sakit akibat libasan 1000 pedang itu.
Seandainya bumi dan langit disuruh menanggung rasa sakit yang diakibatkan oleh kematian, maka keduanya akan hancur lebur kerana tidak mampu menanggung rasa sakit itu sendiri. Sakit saat mana sakarat ini macam mana? Kalau bagi pada bumi dan juga langit, hancur lebur langit dan bumi. Sakit. Saat mana kematian yang berlaku pada seorang, malaikat maut akan meletakkan roh orang mukmin yang dicabut di atas sutera yang putih. Bila keluar saja roh kita ni keluar daripada mata kita ni, dia akan letak kat mana? Roh orang mukmin dia letak di atas sutera yang warna putih, yang diletakkan haruman, sedang bauan yang wangi, semerbak bau daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan roh orang kafir diletakkan di dalam sebuah bekas daripada api yang baunya lebih busuk daripada bauan bangkai itu sendiri. Roh orang yang tidak mukminah, na'udzubillah min dzalik, bila keluar tu taat dalam bekas yang bau busuk lebih daripada busuknya bangkai itu. Apabila ajal seorang mukmin hampir tiba, maka dia akan didatangi 4 malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. 4 malaikat maut yang datang nak cabut nyawanya daripada kaki kanan dan kaki kirinya. Roh orang mukmin akan keluar melalui hujung jarinya. Roh orang mukmin keluar seperti air yang mengalir. Umar Abdul Aziz disebut demikian. Dia keluar daripada, ada yang disebut keluar daripada jari, hujung jari ni, keluar roh orang mukmin. Keadaan orang kafir ketika akan meninggal dunia seperti kain bulu basah yang digosok dengan striker yang amat panas. Bulu basah, kita ambil striker tu, kita gosok, tu melekat dengan bulu-bulu tu. Tu dia keadaan orang kafir. Abu Hamid menyatakan dalam Kashful Ulum, Imam Ghazali disebut dalam kitab dia Kashful Ulumul Akhirah, jika seorang meninggal dunia, maka orang di sekelilingnya akan membincangkan mengenai dia. Habis dah tu cerita Umar Abdul Aziz tu, dah habis dah. Lalu tuan kitab ni sambung lagi. Imam Ghazali disebutnya dalam kitab dia disebut, jika seorang meninggal dunia, maka orang di sekelilingnya akan membincangkan mengenai dia. Orang cakap tentang diri kita, duduk di sekitar kita. Dalam keadaan mereka ada yang berkata, fulan telah meninggalkan wasiat serta harta benda. Ni kena ingat ya, kadang-kadang orang yang dekat nak meninggal dunia tu, dia akan pesan awal-awal, tanah saya tu jangan ambil lah, saya nak wakaf, misal contoh, saya nak wakaf. Anak-anak ni bila dah mak dia sebut macam tu, ayah dia sebut macam tu, jangan ambil lah, jangan ambil, maknanya wakaf. Ni tak, kita tengok Allah, tanah ni mahal harga, mak pergi wakaf pula dia sebut. Ni pergi pula benda demikian. Kemudian kita kata saya tak dengar. Dia tipu pula, terseksa ibu dia yang meninggal dunia ni sendiri. Padahal dia dah wasiat. dah. Kita ni jangan ambil benda-benda yang telah dipesan pada dia. Dia dah pesan dah, mak kita dah pesan dah. Lepas pada mak meninggal dunia ni, jangan berkelahi adik-beradik. Kita lepas pada meninggal mula berkelahi, berebut harta. Na'udzubillah min dzalik. Jangan demikian. Ingat nasihat dan wasiat dia. Fulan telah meninggalkan wasiat serta harta benda ni. Allahu Akbar. Ada orang kita kan, ada satu kes tu, dia tunggu je mak dia meninggal dunia. Anak beranak ni keliling tu badan. Mak dia tu keluar je nafas. Rasa dekat nadi tu tak ada dah. Tengok tak ada dah mak dia. Masing-masing terekam, pegang kat tengkuk, pegang kat tangan, pegang kat kaki. Rupa-rupanya barang kemas penuh tubuh dia. Berebut ni, yang pegang kat tengkuk tu, ni rantai ni milik aku disebut. Yang ni pula pegang kat tangan. Tangan tu gelang cincin milik dia disebut. Padahal benda tersebut Allah dah susun dah dalam hidup kita. Jangan berebutlah kitanya benda yang sedemikian rupa. Tu kan kita pula, katakanlah yang terbuja kaku meninggal dunia tu kita. Kita tak rasa galak ke tengok anak kita berebut, anak menantu kita berebut? Kita pula hidup atas dunia sibuk simpan. Bila kita mati tak bawa pun harta benda yang kita simpan tadi. Menyesal je pada diri kita ni. Sebab tu Islam diajar sedekahlah.
Derma lah awal-awal lagi. Belum kamu menghadap depan Allah, kamu tukarkan daripada nilaian dunia pergi nilaian akhirat. Ni cara macam mana? Bagi sedekah awal-awal. Sedekah yang kita pun kalau kita mati tak, orang tak pakaikan, orang tak guna dah cincin-cincin emas, gelang-gelang kita tak guna dah pada diri kita. Kadang-kadang kita beli barang-barang ni mahal kan, mahal-mahal banyak-banyak. Bila kita masuk dalam kubur, tak rugi dah barang-barang tadi. Anak masuk dalam anak pernah sebut pada jemaah kan, anak masuk di beberapa buah istana raja-raja ni. Raja-raja di Malaysia kita ni kaya-kaya kan sebelum daripada ni. Bila kita masuk dalam tengok barang-barang mereka ni sendiri. Tali pinggang baru lagi tak guna. Ni tali leher tak guna lagi. Kemudian handbag macam-macam gaya. Dalam almari penuh barang-barang tu. Ya, tuan ni kat mana tuan dia? Tuan dalam kubur dah. Tuan dalam kubur dah. Dalam kubur. Dia bawa ke barang-barang ni? Tak bawa pun. Tak sempat guna lagi pun barang-barang ini sendiri. Bila dia masuk dalam kubur, dia kena jawab terhadap barang-barang yang ada atas dunia ni. Rugi dah pada diri kita demikian. Hidup banyak je harta benda kita ni. Bila kita banyak harta benda, kita masuk dalam kubur, kita tak bawa harta benda tadi. Rugi pada diri kita demikian. Patutnya kita tukar awal. Belum kita meninggal tu, bagi, infak. Supaya apa dia? Supaya kita berjumpa balik barang yang kita ada ni, jumpa balik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang orang kita dia berfikiran singkat dia panggil. Kemudian disebutnya fulan telah meninggalkan wasiat serta harta benda. Sedangkan yang lain berkata, lidah fulan sudah berat untuk bercakap. Orang lain kata, tak bercakap dah, mati dah. Orang sebut demikian. Sekitar pada jenazah dia sudah tidak mengenali lagi jiran tetangganya dan tidak dapat bercakap lagi dengan saudara-saudaranya. Aku melihat kamu semua seperti orang yang dapat mendengar tetapi tidak mampu untuk bercakap. Ni orang bercakap, cakap lah. Orang tegur pada mayat, kamu ni telinga ada, kenapa kamu tak menjawab? Kenapa? Kamu mulut kamu ada, kenapa kamu tak menyebut? Kenapa tak keluar suara? Anak-anak perempuan kamu menangisi kamu seperti layaknya seorang tawanan. Dan dia berkata, wahai ayahku tercinta, anak-anak perempuan, mengapa kamu tinggalkan aku sehingga aku menjadi yatim? Siapa yang akan memenuhi keperluanku? Demi Allah, kamu dapat mendengar tetapi tidak mampu bercakap. Imam Ghazali kata, demi Allah, waktu mana orang bercakap tu, kamu dengar sepatah-sepatah kataan yang keluar daripada mulut mereka, tapi kamu sendiri tak mampu nak jawab. Saat mana kamu terbujur kaku di saat itu. Sebab tu kita ni, kalau kita pesan siap-siap awal-awal pada keluarga kita, kalau kita dah meninggal dunia, jangan benarkan orang yang tak jaga agama, orang yang tak baik dan syariat dan sebagainya datang ziarah jenazah kita. Biar waktu mana kita meninggal dunia ni, terbaring tu, saat mana kita terbaring tu, biar orang soleh-soleh yang datang. Kerana orang soleh ni, bila dia datang, dia akan doa je. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa orang ni. Biar yang masuk tu yang baik-baik. Kalau ada, katakanlah belum meninggal dunia, mak kita ni dia sebut dah, mak, kalau mak meninggal dunia, mak tak nak orang ni datang ziarah jenazah mak. Jangan benarkan dia masuk. Hari kita meninggal dunia, hari mak kita meninggal dunia, tiba-tiba ada orang ni datang, kita kena sebut pada orang ni, minta maaf lah, arwah ni tak benarkan masuk. Arwah ni tak benar masuk. Kena sebut pada dia. Kenapa? Kalau dia masuk dia bercakap, dia pergi padan muka, mati juga dia. Dia sebut demikian. Malaikat amin terus, amin. Bila malaikat amin tersebut, yang terbaring ni dengar. Yang terbaring ni dengar ke tak dengar? Dengar. Bila dengar, dia ni sendiri terseksa ke? Terseksa, sakitnya. Kenapalah orang yang hidup tak tolong langsung bantu aku. Benarkan orang ni masuk, biarkan dia ni nyumpah seranah untuk dia. Kita ni diajar supaya waktu mana kita ni duduk kawal jenazah yang meninggal dunia ni, jangan sembarangan sembarangan orang datang nak ziarah ni, jangan. Kita kata tak apa dah, dia mati dah, takkan mati pun nak berkelahi juga, kita sebut demikian. Tak, walaupun dia meninggal dunia, dia dah meninggal dunia, dia tetap mendengar
setiap suara yang bercakap di atas dunia ini. Waktu mana dia datang untuk menziarahi pada kita. Sama juga yang ni. Sebab itulah Islam larang jangan mengatap. Bila meninggal dunia, jangan mengatap. Jangan ada di kalangan kita meraung. Mati dah, susahnya. Kita sebut demikian. Jangan. Tetapi kita diajar supaya apa dia? Baca doa. Baca doa untuk orang yang meninggal dunia ni dengan keadaan yang baik. Jangan biarkan jenazah ni diam je, tak ada apa-apa. Baca Quran pun tak ada, baca doa pun tak ada. Jangan begitu. Terbaring je, tunggu. Orang tanya, tunggu apa ni? Tunggu besok nak kebumikan. Bila nak kebumi? Lepas asar besok. Allah lamanya lagi. Start daripada malam, kemudian sampai besok lepas asar baru nak kebumi jenazah ni sendiri. Jenazah ni dia dengar setiap orang bercakap. Orang datang bercakap, semua dia dengar kataan yang bercakap tadi. Bayangkanlah diri kamu wahai anak Adam. Tuan kitab kita ni sebut, Imam Qurtubi sebut, wahai anak Adam, cuba bayangkan yang terbaring itu adalah kamu. Apabila kamu telah diambil daripada tempat tidur kamu, kemudian kamu dimandikan, kamu diangkat jenazah kamu, kemudian kamu dimandikan, lalu dikafani, saudara-saudara jiran tetangga kamu sedih kerana kehilangan kamu. Teman-teman kamu akan menangisi kamu, dan orang yang memandikan kamu akan berkata, di manakah isteri si fulan serta anak yang ditinggalkan? Para ahli hikmah membaca syair berikut, wahai kawan yang tertipu, mengapa kamu masih bermain? Wahai manusia yang tertipu, kenapa kamu masih lagi bermain? Di atas dunia ni kamu sibuk lagi dengan permainan dunia. Sibuk kan kita, leka je kita. Kita sekarang ni leka yang terbaru ni, leka menyambut hari raya. Leka kan, sambut hari raya. Lepas ni hari Sabtu Ahad ni penuh dah jadual kita ni. Jadual nak beraya. Tengok hari Jumaat meninggal dunia. Kita ni jadual kita, hari Sabtu Ahad ni ada lagi jadual. Tiba-tiba rupa-rupanya Allah dah tulis dah, hari Jumaat kamu kena menghadap depan Allah. Leka kan? Kita bukan main lagi siap baju-baju raya, siap nak pakai, nak pergi lagi, nak sambut lagi suasana kita ni. Suasana kita, lekanya dengan dunia. Dunia ni melekakan diri kita. Leka tak leka orang kita nak sambut raya ni kan. Nak sambut raya ni sampai tak puasa sunat 6. Ramai mana orang kita tak boleh puasa sunat 6. Orang tanya, kenapa tak puasa sunat 6? Rumah terbuka banyak sangat. Dia buat alasan demikian. Rumah orang terbuka, bukan rumah dia terbuka. Rumah orang yang terbuka, yang sibuk sangat rumah orang tu kenapa? Yang kamu sendirinya tak puasa sunat 6, kenapa? Dia buat rumah terbuka ni sampai tak puasa sunat 6. Ini pun silap juga. Sebab tu anda cadangkan, siapa yang nak buat rumah terbuka, buat jemputan tu tulis, mereka yang sudah puasa sunat 6 dijemput hadir. Mereka yang belum puasa sunat 6 jangan lagi. Jangan datang lagi, senang kata. Nak galakkan orang kita ni sampai tertinggal puasa sunat 6 kan. Dah kerana apa dia? Kerana buat alasan, Ustaz, bertembung Ustaz, dengan puasa sunat dengan menghadiri jemputan makan. Ni sama juga, menghadiri jemputan makan ni pun wajibkan Ustaz, dia sebut demikian. Yang ni kan puasa sunat 6, nama lagi puasa sunat. Jadi macam mana kita nak buat? Dia panggil demikian. Jadi kita pun jadi keliru. Ini orang yang hidup bermain dengan dunia, hidup dengan keadaan dunia kita ni. Kamu punya angan-angan yang panjang, sedangkan kematian semakin mendekat. Angan-angan ni panjang je. Kita ni nak baiki lagi rumah, nak tukar kenderaan, nak beli lagi pakaian baru. Banyak je angan-angan kita. Ada je angan-angan kita, tapi kita tak terperasan mati itu Allah dah dekat dah rupa-rupa. Semakin mendekat dalam hidup. Kamu tahu bahawa cita-cita adalah lautan luas. Kamu tahu nak bercita-cita ni tak ada roadblock, tak ada sekatan, tak ada pun yang disebut dengan bantahan. Nak bercita-cita apa pun, bercita-citalah dalam hidup kamu. Kamu nak bercita-cita, tapi kapalnya adalah dunia, maka dia akan belayar pada kamu. Kamu akan terpaksa tinggalkan dunia ini, walaupun kamu ni seronok macam mana pun dengan keadaan yang kamu lalui. Para ulama berkata, apabila setiap Nabi
Rasul, para wali dan orang yang bertakwa mengenami pedihnya kematian, lalu mengapa orang biasa seperti kita tidak mahu mengingati pedihnya saat kematian itu tersebut? Kalau orang yang alim, orang soleh melalui saat yang bagaimana getirnya saat sakarat, mengapa kamu tak pernah fikir diri kamu? Macam mana kamu nak lalui? Kalau orang yang macam tu pun sukar dah mereka lalui, bayangkan diri kamu sendiri. Diri kamu ni jauh lebih teruklah daripada mereka itu. Mengapa kita belum juga menyediakan bekalan untuk menghadapinya? Kemudian mereka juga mengatakan bahawa ada dua hikmah yang dapat kita ambil daripada kepedihan sakaratul maut yang dialami oleh setiap Nabi, iaitu yang pertama, agar semua makhluk mengetahui akan pedihnya mati, yang hakikat kematian adalah suatu yang tidak diketahui rahsianya. Orang tanya, Ustaz, kenapa Nabi kena juga sakaratul maut? Sakarat ini patut-patutnya Nabi ni, Nabi dan juga Rasul ni tak kena lah. Tapi kenapa Allah tunjukkan juga pada Nabi dan juga Rasul? Kena juga pada Nabi dan juga Rasul ini. Pedihnya sakarat. Ilmu yang pertama yang kita boleh ambil, nak ajar pada kita bahawa yang pertama ni, hakikat kematian adalah sesuatu yang tidak diketahui di sisi Allah. Allah nak ajar pada kita tentang perkara demikian. Jika kita melihat keadaan seseorang ketika akan meninggal dunia, maka seolah-olah rohnya keluar dengan begitu mudah, sehingga menurut pendapat kita kematian merupakan sesuatu yang mudah, kerana kita tidak mengetahui hakikat kematian yang sebenarnya. Ketika para Nabi menceritakan tentang pedihnya kematian itu, maka barulah kita tahu bahawa setiap orang yang akan meninggal dunia, kecuali orang yang mati syahid, pasti merasakan bagaimana pedihnya saat mati itu sendiri. Tuan kita kata, kenapa Allah tunjuk pada Nabi? Nak suruh kita belajar daripada Nabi. Jangan kita nampak mudah. Mati-mati ni jangan nampak mudah. Nak sebenar hakikat mati, tengok pada Nabi. Tengok pada Nabi. Yang kita nampak mudah, ada orang yang kadang-kadang kan kita tengok dekat nak mati tu lambai-lambai, hai bye-bye, dia mati. Misal contohnya, kita kata mudahnya mati, senangnya mati, husnul khatimah kot, kita sebut demikian. Tak. Sebenarnya hakikat mati sebenar belajar daripada Nabi. Yang kamu nampak mudah tu, kamu rasa demikian. Tapi dia ni mengalami saat pedih yang amat sangat kematian ini. Kecuali yang tak rasa betul saat sakarat ni siapa? Orang mati syahid di jalan Allah SWT. Orang mati syahid ni pula orang yang berjuang di jalan agama. Mati waktu mana menghadap depan Allah SWT. Macam matinya apa dia? Yang mati syahid Dr. Mursi misal contoh, yang terbaru ni kan, meninggal dunia, walaupun jenazah dia tu dibiarkan 20 minit. Waktu mana dia rebah dalam mahkamah tu 20 minit dibiarkan begitu, tak diambil. Kemudian jenazah dia tu pula diambil, tak dibenarkan untuk disolatkan oleh orang ramai. Jenazah dia dikebumikan oleh 6 orang keluarga dia saja, usung. Adik keluarga, isteri dia, anak perempuan dia, 2-3 orang ni usung jenazah, dikawal oleh polis dan tentera untuk dikebumikan jenazah dia. Orang ni dia tak rasa mati syahid, dia tak rasa sakitnya sakarat. Kenapa? Allah jadikan orang mati syahid dalam menegakkan kalimah Allah ini dalam keadaan yang demikian itu, tak rasa langsung untuk saat yang dia melalui sakarat itu sendiri. Allahu Akbar. Kita lepas raya tu ramai kan yang Allah yarham Ku Yaakob kan, Ustaz Ku Yaakob, tengah-tengah khutbah di Kedah tu kan, di Kedah tu tengah-tengah khutbah elok dia selawat pada Nabi, kemudian syahadah, kemudian sebut ittaqullah, baca ayat Quran, elok habis terjemah je, kemudian meninggal dunia semua, ubah terus. Ni nak sebutnya hebatnya orang yang dipilih oleh Allah tempat-tempat yang sedemikian rupa. Yang kedua, kenapa Allah jadikan, Allah tunjuk juga nak suruh kita belajar dengan tadi. Yang kedua ni, hikmah kenapa ditunjukkan demikian. Yang kedua, mungkin terlintas di dalam benak sebahagian orang bahawa para nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ni kekasih Allah. Jadi bagaimana mungkin mereka merasakan pedihnya mati? Jawapan pertanyaan tersebut adalah manusia yang paling keras ujian adalah para nabi itu sendiri. Kita kata
Macam mana Nabi kena juga? Kita jawab, Nabi ni kemuncak dia panggil ujian. Orang yang diuji oleh Allah. Seperti kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah mencuba mereka para nabi semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan dan mengangkat darjat mereka. Cubaan yang dialami oleh nabi tidak mengurangkan hak mereka sedikit pun. Cubaan juga bukan merupakan azab bagi mereka, tetapi diberikan Allah Ta'ala untuk menyempurnakan tingginya dan kemuliaan mereka itu sendiri. Allah jadikan, kenapa nabi-nabi melalui saat begitu? Kerana nak angkat darjat nabi. Tingginya dan kemuliaan para nabi akan bertambah jika mereka redha dan lapang dada dengan setiap cubaan yang diberikan Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala mahu, maka dia akan meringankan sakaratul maut bagi mereka, sebagaimana di dalam kisah Ibrahim AS. Sesungguhnya kami telah meringankan untuk kamu kematian. Ibrahim, tujuan Allah Ta'ala memberikan kepedihan mati bagi mereka adalah untuk meninggikan darjat dan melipat gandakan balasan yang akan mereka terima setelah mana meninggal dunia. Kalau kita tanya lagi, kenapa Nabi-Nabi kena juga? Kena sakitnya sakarat ini. Jawabnya kerana Allah nak balas dengan ganjaran yang tertinggi lepas pada kematian. Itu cara Allah jadikan demikian. Nak balas pada diri seorang. Suatu kadang-kadang kalau kita dekat ibu kita, ayah kita yang nak meninggal dunia ni, kemudian banyak bebanan, banyak tekanan. Sebenarnya bila kena ujian-ujian macam tu, Allah nak bagi darjat yang tertinggi untuk diri dia lepas pada dia meninggal dunia. Kita pula kena sabarlah. Jangan berkelahi adik-beradik kerana nak jaga mak ayah kita. Nak jaga mak kita, ayah kita ni jangan. Tapi bila mak kita sakit, ayah kita sakit, berebutlah untuk jaga mereka semua. Jangan sampai peringkat kita ni saling tolak menolak. Tak naklah jaga, abanglah yang jaga. Jangan. Tapi kita berebut di kalangan kita. Saya kena jaga. Kenapa? Kerana pahala ni besar yang kita akan dapat bila kita boleh jaga mak ayah kita ni sendiri. Ini kadang-kadang sampai berkelahi adik-beradik. Punca, siapa yang nak jaga mak ayah? Padahal masa ni lah pahala yang patut kita dapat dalam hidup kita. Boleh jadi bila kita jaga yang ni, Allah nak lipat gandakan lagi ganjaran lepas pada ni tak tahu untuk dalam diri kita. Ni tak, kadang-kadang kita ni sibuk tanya pasangan, boleh jaga tak? Boleh jaga tak? Apa kaitan pasangan kita dengan ibu kita ni? Apa kaitan pasangan kita dengan ayah kita ni? Kita ni sendiri kena jaga. Jangan dengar pasangan kita ni seboleh mungkin dia nak mengelak. Ini yang tak ada agama lah. Kalau yang ada agama ni seboleh mungkin nak berebut, nak pegang. Tapi yang tak ada agama ni, dia akan sebut, alah, bagi pada abang lah, abang yang kena jaga. Pasangan kita, dia akan sebut, saya tak nak tanggungjawab. Kalau kamu nak jaga, jaga je, dia sebut. Kita pun jadi frust pada diri kita. Padahal tanggungjawab kita di saat ini untuk nak mengambil peluang untuk menjaga, dipanggil mak dan ayah kita ni. Kita ni dalam bab macam ni berkelahi ni adik-beradik ni, nak jaga, siapa yang nak jaga, siapa yang nak uruskan, siapa yang nak susun dan sebagainya. Padahal itulah pahala yang besar yang Allah sediakan untuk diri kita. Segala ujian yang dialami para nabi seperti Ibrahim AS diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan rasa takut dan dikejar oleh Fir'aun, sedangkan Nabi Muhammad SAW diuji dengan hidup yang miskin di dunia serta sentiasa diperangi oleh orang kafir, bertujuan untuk mengangkat darjat dan menyempurnakan kemuliaan. Sedangkan kepedihan yang dialami oleh orang yang derhaka merupakan azab kerana dosa yang dilakukan itu. Ini setakat inilah, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Kematian pada 3 alam yang perlu kita lalui ini, InsyaAllah kita akan sebut pada akan datang nanti, InsyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, kat luar nanti ada satu kitab yang terbaru yang keluar, baru kemarin keluar, Terhumban ke Kawah Neraka Allah. Ini sebab apa masuk neraka. Kitab-kitab ni sendiri, kitab ni merupakan kitab siri-siri daripada sebelum daripada ni anak karang kitab Malam Pertama di Barzah, Talian Hayat di Barzah. Tapi yang ni di antara siri awal cerita tentang akhirat Allah. Yang cerita terus neraka terus. Cerita neraka terus.
yang dikeluarkan oleh galeri ilmu. Jadi jemaah-jemaah yang nak faham terhadap suasana akhirat ni, neraka ni, cerita neraka terus, tak cerita tentang syurga lagi. Anda tanya pada galeri, kenapa keluar yang ni dahulu, kenapa tak keluar cerita tentang syurga, titian sirat dan sebagainya. Dia kata nak suruh ending terus, Ustaz dia sebut. Senang, cepat sikit dia sebut. Nanti kita akan keluarkan lagi siri mengenai syurga, mengenai titian sirat dan sebagainya. Ini jemaah-jemaah sekalian bolehlah dapatkan kat luar nanti kitab yang terbaru, baru kemarin baru keluar, daripada belum dilancarkan lagi kitab ni. Harga dia dan RM20 je harga kitab ni sebenarnya. Sebelum daripada ni kita keluarkan kitab ni, Ud'u ni, kumpulan doa-doa yang kita ambil daripada Al-Quran Karim, yang kita susun daripada Al-Quran Karim, start daripada Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Ni kita ambil doa-doa ni. Jemaah-jemaah, apalah doa-doa ni. Doa dalam setiap surah tu ada doa. Setiap surah tu ada doa yang ana kemudian keluarkan balik doa tadi. Doa ni untuk apa? Doa ni untuk apa? Dan juga ada ikrar-ikrar dia, dan kita cetak dalam bentuk yang baik, dan ni mudah-mudahan Allah jadikan satu amalan soleh pada kita. Para hadirin sekalian, hafalah doa-doa ni. Bila hafal doa ni, maknanya hafal Quran juga. Hafal beberapa ayat Al-Quran dalam Al-Quran kan. Ada pun kat luar nanti samalah kitab ni sendiri. Dan yang akhir sekali, termasuk yang akhir sekali ni, yang kita buat krim bawah ni. Ada yang sebut dia panas, Ustaz, panas sangat. Sebut yang panas sangat tu sebab taruh banyak. Jangan taruh banyak sangat, sikit je. Sapu sikit je pada dia kita. Sapu sikit tu letak di pergelangan-pergelangan sendi-sendi. Dan ada yang sebut dana, alhamdulillah Ustaz, dia kata rasa benda tu keluar tu badan. Ada yang bagi tahu badan, dia kata alhamdulillah. Ada yang disapu kat belakang ni, dia rasa lain pada badan dia. Untuk badan, mudah-mudahan jadikan amalan lah yang ni untuk selamat kita daripada gangguan saka ataupun sendi-sendi kita dan sebagainya. Cuba kita buat amalan ini semua. Ada kat luar nantilah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ini kita telah melaksanakan untuk Cakna Asnaf insya-Allah, di mana kita telah gerakkan kit dapur, kita telah gerakkan kit kebersihan, dan juga kita gerakkan yang ketiga, kit yang disebut dengan kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi insya-Allah. Dan kita telah agih-agihkan sumbangan ini, alhamdulillah telah bahagi di kalangan mereka-mereka yang susah, termasuk dengan sumbangan makan nasi bungkus. Kita telah bungkus sejak dah 2 hari dah, kita dah bungkus nasi sebungkus sebanyak lebih kurang RM8 sebungkus. Tuan-tuan boleh terus ke Maybank Matan Center ataupun Bank Islam ataupun CIMB ataupun Bank Islam tersebut insya-Allah. 3 Maybank tersebut, tuan-tuan boleh sama ada nak bagi sumbangan melalui sumbangan kit dapur tu pun boleh. Sebanyak lebih kurang RM60 je untuk satu bungkusan tu. Kita bagi pada mereka yang bila berlaku PKPB begini, ada di kalangan kita yang susah-susah, yang memerlukan sangat bantuan-bantuan. Lalu kita sampaikan demikian. Tuan-tuan boleh tengok perfume ni. Ramai yang sibuk tanya soalan-soalan begini, boleh WhatsApp je terus ke talian 014 269 6217. 269 6217 dalam bentuk 4 koleksi sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkan lah insya-Allah daripada perfume yang saya sentiasa war-warkan pada jemaah-jemaah sekalian insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Allah jadikan kebaikan bertambah untuk diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. معاركنا معهم وسنمضي
جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول